Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Sehijau Daun. Jangan lupa korang like, komen, share dan subscribe. Semalam aku ada buat video berkenaan dengan unboxing barang-barang yang aku order. Barang ni lah, apa, sulu pisang. Sebab semalam aku ada buat rakaman tapi tak berjaya habis. Sebab apa? Sebab dah lewat. Jadi sekarang ni pun dah baru pasar, lebih kurang dalam pukul 5. Sana dah gelap, sana pun gelap. Jadi ada dua sulu lagi yang ni ada dua sulu lagi yang aku belum tanam, iaitu pisang nangka dengan pisang berangan. Ni sulu pisang nangka dengan sulu pisang berangan. Aku akan tanam ini berdekatan dengan sulu-sulu yang aku tanam semalam lah. Aku order lebih kurang dalam 6 sulu. Okey, kalau ikutkan 7 pisang Cavendish. Ni pisang Cavendish tapi sampai dah patah guys. Daripada sini kan. Sini ni dah patah. Okey, jadi tak boleh nak buat apalah. Aku simpan lah dulu je ni. Mana tahu kok dia tumbuh kok ni ke. Lepas dah saya tanam ni, aku akan cerita sikit berkenaan dengan kebaikan bahagian-bahagian pokok pisang. Untuk mengelakkan kita ni banyak menggunakan air. Okey, aku mengharapkan hujan je lah. Okey, sebab sekarang ni petang-petang dah hujan. Ni dah menitik dah ni. Okey, sebelum menitik makin lebat, baik aku tanam dulu. Dan kita bagi simbah air semula jadilah. Okey guys, untuk menanam satu-satu pokok ni. Okey, kalau ikutkan tengok sini, kita laman ni memang tak ada apa-apa lah. Okey, tak ada apa-apa. Jadi kita nak remake balik laman ni. Okey, halaman rumah ni kita nak remake balik. Macam ni aku tanam rumput Jepun. Kita kena susun atur tu biar cantik sikit, biar nice sikit. Okey, jadi sini aku letak pisang. Ni tujuannya untuk salah satu untuk jadi pelindung sini, tak nak bagi ayam ni terlalu panas. Kalau ikutkan sepatutnya kalau aku nak betul-betul redup, aku kena dekatkan lagi, tapi aku dah letak tayar situ dan aku dah buat susunan situ. Jadi dan sini okey, di sini aku pun tanam rumput Jepun, rumput kapet. Aku dah tanam, jadi tak boleh nak dapat lagi lah aku letak sini. Ni sulu pisang nangka. Sini pisang emas, pisang berangan dan juga pisang lemak manis. Ini. Jadi cuba korang bayangkan sendirilah, bila dia pokok pisang tu besar, sini satu, sana satu, tengah tu satu, dan tengahnya tu satu. Jadi mungkin dia ada macam laluan dah, nampaklah sikit laluan dia tu. Okey, apabila pokok pisang tu besar. Pokok yang sana besar dulu tau. Dia ada satu lagi pokok pisang sini. Ada satu lagi pokok pisang sini sebelum ni, tapi mati disebabkan dia dah berdekatan. Dia dah tarik apa semua nutrisi, zat-zat. Okey, jadi yang tu besar dulu. Sebab tu sana dah ada 3-4 pokok. Sini baru ada satu. Ni lambat sikit. Jadi kita cari kat tempat pokok-pokok yang kecil. Ni pokok kecil lagi kan. Jadi tak apa, boleh tanam kat sini. Okey guys, jadi kita tanam sini pisang nangka lah. Pisang nangka kat situ. Kat ujung sana pisang ni berangan. Kat ujung. Ujung kanan. Okey guys, dah siap dah. Kalau pisang kan, dia punya tips, pisang ni dia untuk seminggu yang pertama ni dia perlukan air. Jadi sekarang ni petang-petang ni hujan. Semoleknya dia tengah hari, daripada pagi sampai tengah hari tu dia panas, sampai petang dia panas. Jadi semolek-moleknya keseluruhannya dalam lebih kurang dalam sekaki, jarak sekaki daripada sulu ni, kalau boleh lembap dan berair ke dalam. Jadi mudah untuk akar pisang ni mengebak lah. Okey, berkembang. Seboleh-bolehnya macam pisang yang sebelum ni aku buat, aku letak
daun pisang yang mati kat sini, biarlah air itu tidak mengering. Okey, jom kita buat dulu. Itu satu tip, salah satu tips. Jadi kita cari dekat sini daun pisang ni. Nampak, bila kita ambil daun pisang kita guna sini jadi bersih. Itulah dia punya kitaran untuk kita berkebun. Macam tu. Okey, kita ramah-ramah kita letak sini. Ramah-ramah kita letak sini. Okey. Tapi dalam ni guys, yang aku buat tadi, aku dah campur dengan sekam apa semualah. Sekam dengan tanah bakar apa semua aku dah campur. Kalau kita letak pun tak ada masalah sebenarnya. Jadi kita buat macam tu je. Kalau nak campur tinju-tinju sikit dengan tanah pun boleh. Macam ni. Jadi kita buat kat sana pula. Okay, kawan-kawan tengok ni. Yang ni aku baru tanam semalam tau. Dia dah tumbuh dah. Baru semalam aku tanam ni. Pokok pisang ni dia cepat sebenarnya. Kalau untuk tumbuh setinggi 3 kaki macam ni. Aku rasa tak silap aku tanam pisang ni sebulan yang lepas. Sebulan yang lepas aku tanam pisang ni. Daripada sulu akan jadi setinggi ni. Dia untuk menjadikan dia tinggi 3 ke 4 kaki ni sekejap saja. Tapi untuk menjadikan dia besar dan berbuah tu yang makan masanya. Tapi sekurang-kurangnya pokok pisang ni hidup subur lah. Sekurang-kurangnya dia dah naik kan. Okay, kita nak jaga daripada usia ni sampailah usia ni. Okay guys, ni sulu berangan. Okay, kalau kita tengok sini dia sikit pucuk dia nak naik sikit je, tapi kita tengoklah untuk akan datang. Esok je kita tengok, esok je mesti dah akan meninggi sebanyak lebih kurang dalam 5 cm macam tu. 5 ke 3 cm lah dia akan meninggi. Sekejap je benda ni. Alhamdulillah kita dah siap menanam sulu pisang tu. Sekarang ni dah grup-grup dah dekat atas tu. Aku cuma nak cakap kelebihan dia lah. Okey, kalau ada halaman, walaupun sekecil-kecil halaman pun, pokok pisang adalah pokok yang wajib kita tanam. Sebab salah satunya dia boleh melindungi kita daripada sinaran matahari yang agak panas. Macam contoh, kita ada tempat berteduh. Bahagian pokok pisang ni sendiri terlalu banyak khasiat dia, terlalu banyak kegunaan dia. Punya batang pisang banyak boleh bagi dekat ternakan. Batang pisang pun ada juga yang orang kata apa, masukkan dalam menggulai daging apa semua macam-macam. Cuma kita tengok yang biasa, yang common kita makan. Okey, maknanya apa yang kita makan ayam pun juga boleh makan. Ada yang buat tali reket. Yang korang tak tahu kan, ada yang buat tali reket pun dengan bahagian pokok pisang ni. Daun pisang ni boleh buat balut lemang. Kita buat alas dalam buluh lemang tu dengan daun pisang. Okay, buat pembalut makanan. Macam contoh kita nak buat nasi lemak, nak buat alas yang dalam pembalut nasi lemak pun boleh. Di daun pisang ni pun banyak juga dia punya khasiat. Okay, sebab apa, ada yang juga yang bagi daun pisang untuk ternakan. Ni daun pisang ni untuk ternakan. Okay, macam contoh kambing makan ni daun pisang ni. Okay, kalau kita racik kita bagi ke kambing, dia makan lah. Kambing, itik, serati semua dia makan daun pisang. Kita semua dah kebanyakan tahu batang pisang ni boleh bagi untuk ternakan. Okay, contoh jantung pisang banyak kita boleh buat kerabu, kita boleh buat gulai, jantung boleh buat macam-macam lah. Okey, jantung masak lomak. Okey, masak lomak cili padi boleh, tak ada masalah. Jantung pisang tu sendiri dalam tu terlalu banyak orang kata kalium, jumlah kalium yang tinggi untuk untuk mengelakkan anti radang. Okey, kalau kita bagi kat ayam direct pun tak ada masalah, ataupun kita nak campur dengan dedak pun tak ada masalah. Macam tadi aku buat tadi. Okey, ni sini aku tunjukkan. Aku campur dalam dedak. Okey, campur dalam dedak dan juga terus direct bagi ke ayam. Dedak tu dedak yang dicampurkan dengan dedak yang ditapaikan. Dedak padi yang ditapaikan, lepas tu aku campur dedak yang tidak ditapaikan, dan aku campur juga dengan batang pisang yang telah diracik. Sangat senang guys. Sangat senang. Okey, kalau korang tengok kat sebelah ni kan, aku paste kat sini untuk korang tengok. Okey. Jadi terlalu banyak kegunaannya. Macam batu pisang ni pun sendiri orang zaman-zaman dulu. Okay, orang zaman-zaman dulu dia buat rakit sebagai pelampung kan. Okay, dia buat salah satu bahan untuk membuat rakit lah.
Apa lagi kelebihan dia? Okey, batang pisang ni juga. Oh, banyak kelebihan batang pisang guys. Kalau kita nak tengok batang pisang ni juga. Okey, macam kalau macam tu, kita baringkan dia, lepas kita cucuk lubang, kita buat semayan apa sayur-sayuran. Boleh, tak masalah. Sebab apa? Sebab batang pisang ni dia boleh dijadikan sebagai media tanam semayan. Okey guys, ada yang buat dicucuk lubang macam ni, aku tunjukkan. Okey ni kan. Okey, ni ada yang buat sebab dalam ni memang air. Dia boleh menyimpan air dalam ni. Okay, sebab dia punya bentuk, kalau korang tengok kan, bentuk dia macam bilik. Jadi setiap dalam ruang ni dia ada air guys. Jadi ada yang buat dia tebuk dan dia letak sebagai orang kata apa, tempat semayan lah, tempat semayan. Macam contoh sawi ke apa semua ke boleh, tak ada masalah. Okay, tebuk bukan tebuk pakai jarum, tak ada, tebuk besar lah sikit supaya kita dapat masukkan. Ada yang masukkan tanah dalam ni, ada yang masukkan kapas. Biasanya yang masukkan tanah lah, buat tebuk, buat lubang, masukkan tanah dan juga buat tempat semayan. Okay guys, macam mana guys? Kreatif tak? Okay, dengan satu pokok saja, pokok pisang, terlalu banyak kegunaan dia. Memudahkan kita guys, sepanjang tahun. Okey, contoh kita macam aku tanam, macam aku ternak ayam. Ni aku boleh guna. Batang pisang aku boleh guna. Jantung kita boleh makan. Pisang kita boleh makan, kita boleh bagi makan ayam. Tak ada masalah. Lepas tu daun pisang apabila raya kita boleh buat lemang. Macam tu. Nampak? Sepanjang tahun dia tak berhenti guys. Ni baru satu pokok. Kalau banyak pokok, berganda-ganda kita punya stok makanan dekat rumah. Macam tu. Macam aku tanam hari ni lah. Untuk hari ni aku tanam. Kalau berbuah tu, kalau macam contoh pokok ni berbuah, mana tahu bulan depan yang ni pula berbuah. Yang ni pula berbuah. Jadi stok makanan untuk pisang tu kita boleh merasa. Merasa dengan apa, air tangan kita sendiri. Jadi untuk para subscriber yang mana yang tengok ni semua ni, tanaman wajib yang korang kena tanam dekat rumah. Memang kena tanam. Jadi kalau kita nak buat satu tanaman, kita nak menanam, kita pilihlah pokok-pokok yang boleh memberi manfaat kepada kita. Ini pun semua dah sedia maklum dah, dah sedia tahu. Cuma ini aku kongsi untuk yang mana yang kurang tahu. Jadi kalau korang tengok ni, kalau korang rasa korang dapat ilmu yang baru, alhamdulillah lah. Kalau nak buat, silakan, tak ada masalah. Okey, jadi sampai situ saja dulu video aku kali ini berkenaan dengan pokok pisang. Jangan lupa korang like, komen, share dan subscribe guys. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisang guys, pisang.